dipanggil orang buat baik. Ahsan. Lilladzina ahsan, bagi orang-orang yang berbuat baik, itu dengan taat kepada, taat tidak syirik, beriman tidak syirik. Orang-orang yang buat amal soleh tidak bid'ah, dan orang-orang yang sebar agama untuk membesarkan agama, bukan sebar agama kerana kepentingan amal lain tak ada. Fi hadhihi dunya, dalam ini dunia, hasanatun, akan dapat hasanah, satu jenis hasanah. Apa dia sangat hasanah yang akhir, iaitu di dunia ni. Dunia dia tidak surga, iaitu hidup yang jalan tentram, hidup yang tentram. Contoh hasanah bagi manusia ialah hidup Nabi lah. Nabi itu miskin tapi hidup tentram dengan keluarga dia. Miskin tapi berasa sempurna, kaya berasa sempurna. Bila orang tu tidak beriman, kaya tidak berasa puas hati, miskin senantiasa juga tak puas hati. Tadi buka kaya. Tapi maknanya lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat baik dalam ini dunia dapat hasanah, iaitu ketenangan hidup, kesempurnaan hidup. Miskin pun dah berasa puas hati, kaya dah tak puas hati. Orang kaya tak puas hati, satu orang miskin dia puas hati. Tak lupa tak. Satu orang yang tidak ada masalah, apa yang dia perlu ada, apa yang dia perlu ada. Jadi orang itu dia panggil hasanah, dapat hasanah di dunia. Ada seorang lagi itu dia kaya, duit juta-juta. Nah, tetapi hidup dia tu siapa? Masalah kerja dia lagi, masalah anak-anaknya, siapa dia? Sampai nak makan pun, nak makan tak boleh dah, nak makan tak boleh. Pasal penyakit tu, penyakit ni. Belanja orang makan tapi tengok saja orang makan, dia sendiri tak boleh makan. Gambar tu lah betul. Belanja hotel-hotel besar, belanja makanan-makanan mewah, dia sendiri yang tengok saja orang makan, dia nak makan tak boleh. Dengan satu orang yang miskin, tetapi makan nasi dengan sambal pun sedap dia, hati dia. Satu orang yang makan dengan bistiknya apa semua tapi sabu. Gitu. Itu dia panggil hasanah. Nah. Satu hasanah ni payah nak cakap ni. Tapi semua dia pakai cari ya. Jadi yang kaya tu cari hasanah dengan kaya dia. Cari hasanah dengan kekayaan dia. Tak jumpa. Hasanah ni hanya boleh cari dengan taat pada taqwa pada Allah. Boleh dapat takut ni. Kalau tidak, ustaz-ustaz yang buka madrasah free tu kan, dia serapu tu. Serapu tu, duit tak ada. Awak cuma bayar RM10 satu hari makan, belajar. Kalau kena ada 100 kan, RM1,000 sehari belajar. Yang dia tak ada duit. Macam mana nak buat? Tapi kalau jumpa ustaz-ustaz lagu ni, ada nampak serabu dia. Tak nampak serabu pun. Berbanding dengan ustaz-ustaz yang mengajar di upah, dia suruh anak-anak murid dia kutip derma, tunggu di pintu-pintu bank. Habis kita nak makan di restoran tak boleh. Kejap-kejap mari saya ni madrasah ni, saya ni madrasah ni, saya ni madrasah ni. Kalau kita duduk di kedai kopi 1 jam, 2 atau 3 budak mari minta sedekah dengan berbagai cara, jual kismis pada si kismis yang sudah dibaca-baca ni.
baca. Jadi soalannya, adakah Tuhan bagi ustaz tadi yang ambil upah tadi dengan Tuhan ustaz bagi orang yang tak ambil upah tu? Adakah Tuhan tu Tuhan lain? Tuhan sama je. Nah, jadi bagi orang mereka begini, hasanah dia tak ada masalah apa. Dia cukup bulan selesai masalah, tak ada masalah apa dia. Masih juga pakai kereta, masih juga anak gemuk-gemuk juga ada, tidak guru karena takut makan. Gitu lah. Wah, ada. Tapi ingat, sekiranya kamu tidak boleh nak sebar agama tu di situ, kamu nak buat ibadat di situ tak boleh. Wa ardullah wasi'ah, bumi Allah tu luas. Kalau 10 surau, 10 masjid tak mau kamu mengajar, ada ribu lagi masjid yang masih lagi kamu tak sempat lagi mengajar. Jadi banyak lagi. Macam saya ni kena halau sudah sebelah masjid dia. Ada satu masjid tu belum mengajar lagi, tak boleh mengajar. Wah, Puan sudah siap set. Minggu depan ustaz. Bila 2 hari sebelum mengajar tu, sorry ustaz, jadual penuh pula. Tiba-tiba dia panggil kita tu, siapa dia? Iman sendiri. Nak boleh jumpa dia tu kena interview pula. Interview habis masa 2 jam interview. Email interview saya tu. Kata lah. Tapi sudah kita berlari kita daripada sini, berlari nak balik kena nak mengajar ni. Apa? Tak sempat mengajar kita mengajar tu. Ada yang banyak hari ada yang 12 juzuk mengajar kena halau kepada saya. 12 juzuk dah mengajar tafsir Quran baru halau pasal bertukar imam masjid tu bertukar. Jawatan kuasa bertukar. Yang ramai sekali ialah jawatan kuasa bertukar. Mesyuarat jawatan kuasa bertukar. Semua tukar jawatan kuasa. Itu Kuala Lumpur. Jadi kawasan Selayar. Sebelum pada mesyuarat tu reshuffle kabinet tu tak ada masalah kita mengajar. Sebelum mengajar tu selai ustaz boleh mari ke? Bila tukar reshuffle kabinet tu senyap. Lalu tak panggil tu. Dia tidak kata ustaz berhenti mengajar sini, dia tak panggil. Jadi kita tak kena pergi sengih-sengih situ. Waktu banyak tahun, waktu 2-3 tahun mengajar tu di Selayar. 2-3 tahun mengajar. Reshuffle kabinet tak ada senarai. Ada yang 1 hari sekali mengajar, ada 2 kali mengajar. Jadi sini kalau kita tak boleh mengajar situ, kita mengajar tempat lain. Banyak lagi tempat yang boleh ajar. Kalau sekiranya kita ni lemah, kita nak buat ibadat tak boleh di sini, maka kita kena hijrah pergi tempat lain. Itu makna wa ardullahu wasi'ah. Dalam nak mentaati hukum tadi, bumi Allah tu luas. Kalau tak boleh buat amal situ, buat tempat lain. Ayatnya kata begitu ya tak? Dalam tafsir tu dia kata apa? Dia kata apa? Wa ardullahu wasi'ah. Tafsir. Dia kata apa? Dan ingatlah bumi Allah ni luas sekiranya kamu ditindas. Ditindas. Yalah memanglah ditindas lah. Tapi maknanya kena hijrah. Nabi sudah tidak boleh dah nak sebar agama di Mekah, maka dia pun hijrah ke Madinah. Bila orang Madinah tak nak terima, habis dah orang Madinah dia ngajar, maka Nabi hantar utusan pergi ajar tempat-tempat lain. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya hanyalah dibalas kesempurnaan, sesungguhnya hanya disempurnakan balasan itu bagi orang-orang yang bersabar saja. Bagi orang-orang yang bersabar itu, yang bersabar dalam sebar agama itu, ajrahum, pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Pasal apa tak ada tanpa hisab? Pasal masa dia masuk dalam mati, masuk dalam alam barzakh tu, dia ada senarai. Sudah diberitahu dia senarai amalan dia. Senarai ada amalan dia
dia masa dia masuk dia sekali dengan amalan dia dah. Jadi esoknya amalan lain pula mari. Amalan lain pula mari. Dosa mari amalan lain lagi. Sehingga dia kata pada Allah, ya Allah, ini bukan amalan saya ni. Ini bukan amalan saya tak buat ni, saya mati dah. Maka Tuhan kata, ini malaikat kata, inilah amalan-amalan yang kamu buat di dunia dulu, iaitu orang-orang yang kamu ajar. Mereka beramal, maka pahala tu beri pada kamu. Berapa banyak orang tu beramal, jumlah yang sama, Allah Ta'ala balas untuk kamu. Kita diajar oleh guru kita dulu, apa pahala nak buat, awak kena buat diri. Tapi bila mati, anak-anak boleh kirim pahala. Beza tak? Beza kan? Dalam Islamnya pula, bila mati amalan sudah putus, tetapi amalan yang kita ajar kepada manusia, yang manusia masih lagi beramal, akan mengalir. Begitu juga amalan yang syirik yang kita ajar pada siapa-siapa, maka siapa-siapa beramal, syirik itu sampai, jumlah itu sampai juga pada kita. Gitu. Nah, apa isyak lah tu? Tak ada isyak. Tengok kan, Allah Tuhan tak buat ni. Mau kena juga cap hari. Nah, contohnya macam Arkam. Arkam yang mula-mula sekali buat salam apa? Salam mitik dipanggil. Pusing-pusing lah. Sambil baca selawat maulid tu. Nah, dia yang buat benda. Tapi tiba-tiba Arkam tu dimatikan oleh kerajaan Malaysia. Dan dicah bawah ajaran sesat kerana sembah kubur, iaitu Syekh Suhaimi. Syekh Suhaimi, dia puja Syekh Suhaimi. Tetapi amalan yang dia tinggal tu ada, apa dia? Apa salah etik ni? Salah etik ni orang-orang yang buat tu tidak orang Arkam tu pula kan. Bid'ah ni bila awak buat sekali akan cepat ditiru oleh siapa-siapa. Amal soleh ni buat sekali payah ditiru oleh siapa-siapa. Biasa begitu. Amal soleh ni kena ajar. Amalan bid'ah mudah ditiru. Amalan soleh tak ada siapa nak tiru. Jadi Arkam sudah berkubur dah dia. Syahri sudah mati lama dah. Tetapi ajaran dia tu menular seluruh Malaysia. Allah. Maulud tu diajar oleh Syiah Fatimiyah di Mesir dulu. Tetapi yang mengamalkannya, kita sekarang ni Syiah amal juga, masih lagi amal. Tapi kita amal juga. Ajaran daripada Syiah. Baik. Ni dah lewat wahyu. Kul kata pada mereka, inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Aku diperintah, katakanlah pada manusia ramai-ramai ini, sesungguhnya aku diperintah an a'budallah, supaya aku hanya sembah, puja, ibadat, berdoa, mukhlishan lahuddin, tulus ikhlas kepada dia Allah Ta'ala saja dalam sembahan, dalam ibadat dan sebagainya. Din tu rujuk pada doa, ibadat, macam tafsir bagi ikhlas. Usul tafsir bagi ikhlas. Ikhlas bermakna ikhlas lah. Apa yang dia buat kerana Allah. Ikhlas. Itu dari segi lafaz maksud ikhlas. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ikhlas ialah seperti mana Nabi ajar. Kalau ikhlas tidak seperti Nabi ajar, ikhlas macam tu tak terima. Contohnya, orang Hindu yang itikaf dalam kuih dia. Hindu itikaf dalam kuih. Buddha beritikaf dalam ketik dia. Kristian beritikaf dalam gereja dia. Kita beritikaf dalam masjid kita. Jadi mereka tu buat tu sama-sama ikhlas.
kita berikhlas, dia berikhlas. Tapi ikhlas tu yang terima kita pasal kitanya Islam, dia tu kafir. Mana mengucap kalimah syahadah atau tidak. Jadi ikhlas pertama ialah kalau tak mengucap dua kali, maknanya kalau buat syirik pada Allah, ikhlas tak sah. Pertama maksud ikhlas. Ikhlas tu mesti tidak syirik. Nah, jadi kalau dia syirik, ikhlas tak sah. Yang kedua, ikhlas tu dia buat dalam gereja dia. Yang diterima pakai mesti buat dalam masjid, itikaf. Jadi dia buat tu ikhlas, tapi kalau dia buat dalam gereja, dalam kuih, dalam ketik, maka ikhlas tu tak diterima pakai karena tidak ikut syariat. Jadi ikhlas ada dua makna, ada dua syarat. Pertama sekali dia kena tidak syirik, kena Islam aja tidak syirik. Kalau dia Islam tidak syirik pula. Kalau dia kafir kena masuk Islam. Kalau dia Islam tidak syirik. Yang kedua, kalau dia Islam atau kalau dia Islam dia mesti ikut sunnah Nabi. Kalau tak ikut sunnah Nabi tak ikhlas. Apa tak terima walaupun ikhlas. Contohnya orang itikaf atas wakaf atas kubur. Kami tunggu kubur orang ni. Ikhlas tak ada? Ikhlas. Tak upah lah ni, tak dibayar upah pun. Maka itikaf tu tak sah. Kerana tidak buat ikut sunnah Nabi. Itikaf hanya atas masjid. Jadi kalau nak itikaf atas rumah, tak boleh juga. Orang panggil tapa. Nak itikaf dalam gua, tak boleh juga. Kerana itikaf ni hanya dalam masjid. Jadi nak tapa dalam gua pun tak boleh, dalam rumah pun tak boleh, kalau kat kubur pun tak boleh, di mana-mana tak boleh, di menara ke apa kau tak boleh lakukan. Nah, tak sah. Nak buat tak boleh, ikhlas lah. Terima dah. Nah, ini kalau awak tak boleh huraikan ni, inilah masuk bid'ah. Jadi buat tahlil tu ikhlas dah. Nabi ajar ke tidak? Tak. Tak terima. Ikhlas tu mesti ya Nabi ajar. Jadi sembahyang jenazah tu Nabi ajar. Ambil upah sembahyang jenazah tu ajar dah. Tak. Maka siapa-siapa ambil upah tu tak terima. Siapa yang bersedekah untuk sembahyang jenazah pun tak terima. Tak terima satu hal mudah tak terima, masuk neraka pula sekali. Ada ayatnya tu dalam surah Yunus. Surah Hud, nanti kita baca surah. Ayat ni yang umum upah. Itu dalam surah Hud ayat 15. Jadi mukhlis tu mukhlis sallahuddin, kepala ayat tu, kepala surah tu kan ada perkara yang sama. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Hendaklah kamu sembah puja ibadat hanya kepada dia saja, ibadat, doa dan sebagainya. Ikhlas tadi juga tafsirnya sama kan? Jadi ingatlah bila tanya saja, bila contoh yang paling mudah difahami ialah Nabi Adam alaihissalam. Dia makan pokok kuldi itu kerana nak duduk niat, kerana nak duduk dalam syurga. Dalil duduk di mana? Dalam surah Toha. Dalilnya dalam surah Toha, belakang surah Toha. Jadi Nabi Adam diperintah supaya jangan hampiri pokok kuldi. Tetapi Nabi Adam tidak taat, tidak sungguh dalam taat. Dia langgar yang tu dan buat yang tidak diperintah. Apa dia? Makan pokok tu. Jadi dia dilarang hampiri. Maksud hampirinya, maksud jangan hampiri itu maknanya jangan makan. Macam juga jangan kamu yang hampiri zina. Hampiri itu dosa tu. Berzina tu lebih lagi. Tetapi jangan hampiri zina bermakna zina jangan hampiri aja. Kalau zina tak apa. Tak boleh faham gitu tu. Nah. Jadi Nabi Adam jangan hampiri pokok kuldi. Dia makan pokok kuldi itu. Bermakna langgar. Tapi makan kenapa? Karena nak duduk dalam surga.
Bermakna niatnya ikhlas. Nak makan tu kerana nak duduk dalam syurga, ataupun nak jadi malaikat. Dia ada dua makna. Ada dua kata-kata tu dalam. Jadi Nabi Adam makan tu kerana nak duduk dalam syurga, tak nak duduk di dunia. Jadi niat untuk duduk dalam syurga, tetapi buat seperti mana tak diperintah, dihalau daripada syurga. Itu masalah. Jadi orang-orang yang buat tahlil ni, dia ada niat nak masuk neraka kah? Tak. Ikhlas tak? Ikhlas. Ya, tak sah tu satu hal. Buat seperti mana tak diajar tu masalah tu. Nah. Jadi kalau Nabi Adam kena halau daripada syurga, kita buat bid'ah ni boleh masuk syurga pula dah. Allah. Sana. Oh sana. Allah tualik. Nah. Sama-sama ni ikhlas lah kata. Itu nak hurai atau tak ikhlas. Nah, baik. Wa umirtu, aku juga diperintah li'an akuna awwalal muslimin, supaya aku ni benar-benar jadi orang yang pertama sekali serah diri mengesakan Allah Ta'ala dalam kaumku. Saya nak tanya awak ni buat pertama-tama tak yang mengesakan Allah dalam masyarakat kita ni? Tak? Kira gitu, orang lain ajak pun tak nak. Ajak main dengar pun tak nak dah. Kita tak salah. Kita pun ada sesak pula dah. Jadi kita ni diperintah. Kalau sekiranya apa yang dikata ini tepat, maka dalam surah Al-Waqiah dia kata, surah Al-Waqiah. Ya, saya tengok, saya baca surah Al-Waqiah. Kita Al-Waqiah ni selalu dia kata Al-Waqiah itu adalah Ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Golongan kanan siapa golongan kanan itu? Ashabul masyamah. Dan golongan kiri siapa ma ashabul masyamah? Siapa golongan kiri? Ayat ke-8. Was-sabiquna sabiqun. Ni ayat. Surah apa tak? Surah Waqiah. Ayat ke-10. Ayat ke-10. Ayat ke-8 dia startnya bila manusia ni, bila berlaku kiamat, manusia ni terbagi pada 3. Wa kuntum azwajan thalatha. Dan kamu apabila berlaku saja kiamat tu, bangkit daripada mahsyar tu, 3 kumpulan. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Maka golongan kanan siapa ataupun alangkah bertuahnya golongan kanan itu. Wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah. Dan golongan kiri alangkah celakanya golongan kiri. Yang terima amalan tangan kiri. Yang ketiganya ialah was-sabiquna sabiqun. Orang yang dulu daripada orang dulu. Orang lain tak nak beriman lagi, dia beriman dah. Ulaikal muqarrabun, mereka itu orang-orang yang didekatkan. Fi jannatin na'im, mati terus masuk surga. Bangkit pada mahsyar, bicara-bicara dekat terus masuk surga. Kullatu minal awwalin, iaitu sebahagian besar yang dulu. Wa qalilun minal akhirin, sebahagian kecil orang kemudian. Saya cakap kata-kata. Saya berharap buat kita ni termasuk mana ayat. Mula saya berharap buat kita ni termasuk was-sabiquna sabiqun, iaitu wa qalilun minal akhirin. Sebelumnya kecil orang-orang kemudian. Dan saya amat-amat berharap buat kita ni ayat ni. Orang yang dulu daripada dulu mati masuk surga tu. Saya amat-amat berharap menepati ayat ni. Bukan terima tangan amalan kanan dah. Terima amalan tangan kanan itu klik nombor 2 kan. Tanpa hisap. Ni nak tanpa hisap ni. Kullatu minal awwalin. Sebelumnya besar ke dulu zaman Nabi, ramai dulu. Wa qalilun minal akhirin, sebagai kecil orang kemudian. Kita ajak pun tak nak terima dah. Kata mari pula ajak belajar pun tak nak ni. Bukan? Bila disebut tentang doa mereka lawan, tentang ibadat mereka lawan. Kita masih terus
dalam baiki akidah kita yang punah selama ni, baiki supaya jadi baik. Jadi lebih baik. Dan saya cakap terang-terang, saya cukup berharap Allah Ta'ala perkenan doa saya supaya kita semua ni termasuk golongan thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. So, golongan besar kita tu wa qalilun minal akhirin. Yang golongan kecil dari surga, yang golongan kecil yang beriman. Iaitu was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang dulu daripada orang dulu dia panggil. Orang dulu daripada orang dulu. Orang lain tak nak lagi dia nak dah. Surah Waqiah. Waqiah. Ayat 8 sampai ke 12 apa. Jadi terima amalan tangan kanan satu, terima amalan tangan kiri dua. Satu lagi tu. Ulaikal muqarrabun tu. Orang yang didekatkan kepada Allah. Di dunia ni dekat dah, mati dia dekatkan lagi. Gitulah rakyat. Ang berharap saya, kita pasal tak tahu kan. Hanya boleh berharap lah. Tapi kena buat seperti berharap tadi. Kalau saya bawa agama ni, kalau nak masuk buat ni, dia tak jumpa ni, dia tak jumpa ayat ni. Ayat ni semua baca belakang surah Waqiah ni, bawa penunggu kubur ni, buat amal hari-hari ni. Tak tahu di mana. Dia baca ni untuk baca doa minta rezeki je dia. So, saya baca dulu. Saya baca ayat ni 49 kali sehari ni. 3 jam setengah. Mayasa, pas mayasa tu bertidak isyak orang kami. 49 kali sehari baca. Ni, yang ajar pokok-pokok penunggu kubur ni. Tapi boleh suruh kau? Boleh ya? Boleh. Tapi lagu tu kan dia ajar tidak gitu. Tuhan beri apa? Tuhan berilah pasal benda tu dah kamu nak sangat kan. Kita dah ingat awak baca Waqiah ni boleh dah. Tapi yang sunnah ada baca sekali ya. Kita 49 baca sekali ya. Siapa-siapa baca surah Waqiah ni sekali sehari tidak akan apa dia tu tidak ada kemiskinan bagi dia di dunia dan juga akhirat. Dunia pun tidak miskin, akhirat pun tidak. Apa dia? Akhirat tidak miskin. Syurga tak miskin kan? Miskin kau hidup dalam neraka. Di dunia tidak miskin, di akhirat ada. Maksud ada, bukan lafaz ada itu ingat balik saya kata ni. Maksud saya baca ni berasa pada ingat ya. Jadi saya hanya boleh kata maksud ada ya. Awak begitu ya, jangan kata ni hadis ni mana gitu. Jangan kata itu maksud hadis ya. Lafaz tu kata kita saya mau sendiri lah. Saya sungguh-sungguh saya cakap berharap sungguh kita ni termasuk ni. Iaitu wa umirtu ni kita diperintah ni. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin supaya jadi orang mula-mula sekali beriman. Termasuk juga dalam doa takbiratul ihram kan. Apa dia? Ada ayat ni. Ada doa ni. Akhir awalal muslimin Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira. Wa ma ana minal bukan wa ma ana minal muslimin, wa ma ana awwalal muslimin. Nah, ayat ini. Awwalal muslimin ayat ini. Wa ma ana minal awwal muslimin. Baik sekilas. Ni dah sama ayat berapa? Kita bukan orang yang awal. Dia tidak awal tu, dia dalam manusia ramai ni orang tak nak belakang, kita nak. Sekarang. Yang waktu sekarang. Masih zaman Nabi dulu apa dia? Orang yang mula-mula terima tu lebih kurang 50 orang, 90 orang tu ya, mula-mula sekali. Yang hijrah ke Madinah tu. Tu awal, orang lain tak nak belakang. Lepas hijrah ke Madinah tu ramai sikit. Masa perang Badar tu baru 400 orang lebih kurang. Masa perang Khandaq baru 1000 orang. Masa perjanjian Hudaybiyah 1400.